hari ni cikgu hanya nak cerita tentang set dan ketaksamaan linear. Baik, untuk set dan sebab hari ni kita macam nak contoh-conteng je lah, kita nak melakar saja. Baik, cikgu tengok soalan ni, bila cikgu kumpul soalan ni, cikgu tengok tahun ini kebanyakan negeri dalam soalan percubaan SPM dia orang, kebanyakannya keluarkan soalan ketaksamaan. Kebanyakan negeri. Jadi kalau cikgu nak tunjukkan set saja, kamu nanti tak tengok pula soalan ketaksamaan. Jadi cikgu bagi dua-dua. Soalan set pun kita cuba jawab, soalan ketaksamaan pun kita cuba jawab. Okey? Baik, soalan nombor 7. Percubaan SPM Pulau Pinang. Okey. Ada ke yang nak masuk ni? Ada yang nak masuk ke? Tak ada. Cikgu tak accept. Muhammad tu ni. Tunggu sekejap. Sekejap ya. Kawan-kawan yang dalam kelas ni sekejap. Ada. Take a break sekejap. Okay. Sekejap. Ramai ha. Okay. Sekejap ya. Dia tak nak masuk ni. Dah. Okay. Okay. Alright. Sambung Baik, kepada siapa yang baru masuk tadi, kita dah pun tengok sedikit jalan kerja untuk 6 soalan kertas 2 Nanti kamu boleh tengoklah rakaman dalam YouTube cikgu. Penyelesaian untuk kertas 1, soalan bentuk piawai. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kertas 2, soalan set. Kita mulakan dengan percubaan SPM Pulau Pinang tahun ni. Okey, gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, B dan C dengan keadaan set semesta A kesatuan B kesatuan C. Maknanya set semesta ialah set yang sedang kita bincangkan. Ini set A, set B dengan set C, itu saja. Jangan cerita luar daripada set semesta. Okey, soalannya pada rajah di ruang jawapan, lorik set B pelengkap. Okey, ada berbagai cara kamu nak tentukan tempat yang mana nak dilorikkan. Antaranya kamu letakkan nombor kan. Kalau macam soalan A ni, dia akan lebih mudah daripada soalan B. Dia lebih direct daripada soalan B tu. Jadi kalau B pelengkap, luar daripada B. Luar daripada B ialah kawasan sini. Kawasan DA ni dan kawasan DC. Kalau ada kotak dekat luar ni, kan, kalau ada kotak, ini tak ada kotak lah. Tapi kalau ada kotak di luar ini, dilukis kotak, contohnya lah. Kat situ, set semestanya kat luar ni, ini simbol set semesta. Kamu kena lorik sekali dekat kotak ni untuk B pelengkap. B prime ni, B pelengkap ialah luar daripada B. Tapi oleh kerana kotak ni tak ada, okey, kotak ni tak ada, okey, set semesta ni melibatkan A, B dan C saja, maka jawapan dia kat situ saja. Okey, kita lorikkan kat situ saja. Ada pelajar yang tanya, boleh tak cikgu kalau saya lorikkan tu bukan buat garis, buat shading kan, buat apa, warnakan, boleh. Tapi janganlah selekeh sangat Boleh tak cikgu kalau saya tak guna pembaris? Pun boleh. Yang penting kamu lorikkan di kawasan yang betul. Okey. Nah, itu soalan 7A. Soalan SPM Pulau Pinang percubaan SPM Pulau Pinang. Okey, B pula. Sekarang digabungkan beberapa operasi. Dalam set, kita ada operasi persilangan. Ni, operasi persilangan. Dan satu lagi operasi
kesatuan. Okey, yang ni operasi persilangan. Okey, ni operasi persilangan, yang ni operasi kesatuan. Bersilang tu kawasan yang berkongsi tempat yang berkongsi ahli yang sama. Kesatuan maknanya kita gabungkan ahli-ahlinya. Saya rasa kamu dah biasa, kita cuma nak refresh balik je lah ni. Baik, apa yang kita patut buat kalau ada kurungan, kita buat kurungan dulu. A bersilang dengan B maknanya kawasan ni dengan kawasan ni. A bersilang dengan, silap, cikgu silap sekejap Bersilang maknanya, ni tak termasuk. Ini pun tak termasuk. Ini pun tak termasuk, tapi tak nak hilang macam ni. Okey, ini kawasan A bersilang dengan B. Lepas tu kawasan C kat sini. Kawasan C nya di sini. Ini mana lain. Kawasan C kat sini. Ni kawasan C. Baik, kalau kamu gabungkan dua kawasan ni, merah dengan C ni, kat mana jawapan dia? Kat situ. Okey, itu adalah kawasan A yang bersilang dengan B dan kesatuan C. Sambil cikgu bagi jawapan tu, kamu dah boleh lorek dah dekat muka surat 3 tu. Siapa yang dah ada modul dengan dia lorikkan. Cikgu pun buat. Cikgu pun cuba buat juga. Sebab cikgu nak rasa macam mana jawab soalan yang kamu rasa susah tu, cikgu pun nak rasa juga macam mana. Jadi kamu boleh buat sekarang juga sambil-sambil tu. Okey. Habislah cerita tentang soalan set daripada percubaan SPM Pulau Pinang. Kita tengok soalan perlis pula. Perlis pun keluarkan soalan set juga. Okey. Gambar rajah Venn menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan X kesatuan Y kesatuan Z. Ini semuanya statement saja, penyataan saja. Ini semua penyataan saja. Jangan rasa soalan matematik ni panjang. Dia cuma nak menyatakan syarat-syarat untuk soalan. Okey. Ini ialah apa ahli yang terlibat. Itu saja. Mana kita tak boleh cerita luar daripada ni. Baik, dengan menggunakan tata tanda set, nyatakan operasi set antara set X, set Y, set Z bagi rantau berlorek. Maknanya, kamu kena nak jawab, nak dapat markah untuk soalan ini, kamu mesti gunakan set X, Y dan Z. Dan kamu perlu gunakan operasi set. Okey, soalan ni terbalik daripada soalan negeri Pulau Pinang tadi. Pulau Pinang tadi dia bagi operasi, kamu lorek. Sekarang dia dah siap-siap lorek, kamu kena buat, nyatakan operasi tu. Okey. Jadi apa bentuk operasi yang kamu terfikir? Dia ada banyak jawapan. Antaranya X kesatuan Z bersilang dengan Y, X pelengkap luar daripada X bersilang dengan Z pelengkap bersilang dengan Y pun boleh. Okey. Dan satu jawapan yang dicadangkan ialah X kesatuan dengan Z. Ini adalah tempat X, ini adalah tempat Z. Bila dia bersatu, ya betul ni jawapan bersatu. Tapi bila dia pelengkap, dia luar daripada yang cikgu tanda merah ni. Dia luar daripada yang cikgu tanda merah. Okey. Ni kawasan dia. Tapi kamu tak boleh berhenti dekat situ je jawapan. Tak boleh berhenti dekat sini saja jawapan kamu. Sebab apa? Dia nak suruh kita letak X, Y dan Z. Y macam mana kita nak kaitkan? Cantumkan Y dengan persilangan Y. So jawapan dia X kesatuan Z pelengkap. Pelengkap maknanya luar daripada X dengan Z. Dan bersilang dengan Y. Inilah kawasan kelabu ni. Macam tu. Okay. Jadinya mesti melibatkan ketiga-tiga set dan mesti melibatkan operasi set yang berkenaan lah. Jangan tertinggal Y ni. Kalau tertinggal Y tolak satu markah tau. Nampak macam mudah. Nampak macam tak apa, tapi ada kesan sebab soalan tak menjawab soalan. Okay, ni satu contoh jawapan. X kesatuan Z pelengkap bersilang dengan Y. Boleh tak cikgu saya buat X pelengkap kesatuan Z pelengkap bersilang dengan Y? Boleh juga. Kalau tak ada kurungan boleh. Tapi kita tengok dulu apa jawapan. Macam mana bentuk jawapan kamu tu. Okay, itu soalan nombor 8. Tulis tulis jawapan dekat dalam modul tu. Dekat bahagian A ada ruang sikit kecil tu. Okay. Soalan perlis lagi ni, soalan B dia.
Okey, gambar rajaban di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P, kesatuan X, kesatuan R. Ini bentuk dia bagi dah siap-siap macam mana bentuk persilangan set ni. Kaitan-kaitan antara P, Q dan R. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan P, ni apa tadi? Bersilang kan? Persilangan, ini kesatuan. P bersilang dengan Q. P yang bersilang dengan Q, kawasan dia kat sini. Buat dalam kurungan dulu. P bersilang dengan Q, kawasan dia kat sini. Okey. Kemudian kamu satukan dengan R. Satukan dengan R, ini ialah R. Ini R kita. Ni dalam kotak ni lah. Cikgu tak kata baris. Ni R. P yang bersilang dengan Q kat sini. Kat ni kejap cikgu padam dulu. Padam. Ni kawasan yang merah ni campur dengan petak merah ni. So jawapan dia kat situ. Okay. Dapatlah berapa markah soalan set ni? Soalan set lebih kurang 3 markah. Ada yang 4 markah juga. Ada yang 4 markah, kadang-kadang biasa 3. Soalan pertama ni biasa 3 markah. Okay, itu soalan per list. Selesai. SPM ulangan. Bila SPM ulangan ni? Biasanya Jun atau Julai. Kenapa ada SPM ulangan? Kadang-kadang ada pelajar dia jauh, dia SPM, keputusan SPM dia okey semua lulus, tiba-tiba matematik pula gagal. Jadi tahun depannya tu dia nak ulang semula paper matematik aja. Jadinya dia ada ni contoh paper soalan daripada kertas SPM ulangan ni biasa Jun atau Julai lah. Tengok kepada dia akan umum lah bila masa kertas tu akan diduduki. Okey, nombor 9A. Rajah di ruang jawapan menunjukkan gambar rajaban yang tidak lengkap. Okey, bina set R dengan keadaan set R adalah subset kepada set semesta. Jadi ini ialah set R. Okey, set R. Okey, perkataan kat sini subset. Subset maknanya anak kepada set. Maksud dia duduk dalam set yang besar. Okey, ini set semesta. Dalam kotak ni set semesta. R ialah subset kepada set semesta. Jadi kamu boleh lukis apa-apa bentuk saja. Biasanya kita lukis segi bulat lah kan. Cikgu ni bulat ni tak berbulat. Okey. Jadi ni ialah set R. R ialah subset kepada set semesta ni sebab R duduk dalam set semesta. Macam tadi, dibagi operasi, kamu kena lorekkan. Lepas tu, ada yang dah lorek, kamu kena bagi operasi. Yang ni pun sama juga. Ini kes dia lebih kurang macam, dia bagi keadaan, dia bagi satu operasi. Bukan operasi lah, subset ni keadaan, sifat set tu, kamu kena lukis macam mana. Baik, dekat mana? Ini satu soalan ni. Bina set R, satu soalan. Dah bina satu markah. Okey. Kemudian lorek R pelengkap. Lorek R pelengkap. R pelengkap bukan dalam R. Dia luar daripada R. Mana kawasan luar ni lah. Jadi kita akan dapat jawapan. Lorek dulu. Lorek dalam kertas kamu tu. R kecil pun boleh Okey, lukis dulu siapa yang ada modul bersama tu. Okey. Dah? Baik, kita terus pergi pada soalan B dia pula. Sebab soalan A ni memang soalan yang senang-senang. R pelengkap, A pelengkap, B pelengkap. Kalau kamu nampak pattern soalan tu macam tu. Okey, B pula. Yang B dia bagi kompleks sikit je. Ruang jawapan menurut F kesatuan G. F kesatuan G. Okey. Ada kotak ni kan, ada kotak. Okey, jadi maknanya set semesta ni ada termasuk dalam kotak ni semua perkara-perkara ni. Cikgu dah terbagi jawapan. Okey, cikgu bagilah siap-siap punya jawapan. Okey, pada rajah di ruang jawapan, lorek set G pelengkap yang berkesatuan F. Kesatuan ni kesatuan. Sekejap. Maknanya kan benda-benda teknikal ni. Okey, ini ialah kesatuan. Baik, dekat mana duduknya G pelengkap? G pelengkap luar daripada G. Kawasan ni pun dia,
kawasan ni punya, okey, kawasan ni ya, kawasan ni, asalkan luar daripada kotak G ni. Yang kesatuan dengan F, kesatuan dengan F pula yang ni. F ni yang oval ni, bentuk bujur ni. Okey, bentuk bujur ni. Taklah berapa bujur cikgu okey ya. Dalam pakai komputer. F ni pun termasuk juga. Jadi ini jawapan dia. Okey, G pelengkap memang di luar G, tapi bila kita satukan dengan F, kita kena ambil balik F yang termasuk kawasan G ni. Kita kena ambil. Okey. Itu soalan daripada SPM ulangan tahun ni. Cuba kita tengok. Okey, tadi soalan-soalan set. Cikgu cuba cari lagi soalan-soalan set ni, memang tak banyak negeri yang buat soalan set. Soalan set melurik ni, tapi biar kita tahulah. Semua bila cikgu tengok soalan-soalan negeri Johor, soalan Kelantan, MRSM, Melaka, kebanyakannya buat soalan nombor 1 ni ketaksamaan linear. Jadi cikgu kena Okey, soalan Johor. Okey, sekarang ni dia bagi kamu 3 persamaan kan? 3 persamaan. Y, ini soalan pertama lah tadi ya? Soalan ketaksamaan linear. Baik, okey. Dia akan bagi kamu persamaan ataupun ketaksamaan. Jadi kamu kena lorikkan rantau. Ini ialah simbol ketaksamaan, kurang daripada, lebih besar daripada, kurang daripada atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Okey. Baik, sekarang ni rajah untuk soalan percubaan Johor ni. Rajah menunjukkan graf bagi Y sama dengan 3X campur 9, Y sama dengan negatif X dan Y sama dengan 5. Okey. Bila dia bagi kita persamaan, cek dulu persamaan tu ada ke tidak dalam graf. Okay, yang pertama, Y sama dengan 3X campur 9. Ada tak dalam graf garis dia? Okey, dah ada. Okey. Yang kedua, Y sama dengan negatif X. Dah ada tak dalam graf ni? Tak ada. Kamu kena lukis. Yang ni dah ada. Pakai pen sikit, highlighter sikit. Highlight warna merah sikit. Okey. Persamaan ini garis ni dah ada. Okey, Y sama negatif X ini tak ada. Yang ni tak ada, kamu kena lukis. Baik, yang ni pula. Yang ni Y sama dengan 5 dah ada. Ni garis ni dah ada. Garis yang ni dah ada. Jadi kamu kena lukis garis yang tak ada. Dan bila kamu nak lukis garis yang tak ada, kamu kena rujuk pada bentuk ketaksamaan ni. Tengok simbol dia. Kalau simbol ni termasuk, garis tu mesti garis penuh. Penuh ke atas ke, penuh ke bawah ke, cerun dia, ataupun mendatar ke, ataupun tegak ke, kalau simbol ketaksamaan ni termasuk. Kalau tak termasuk, garis tu putus-putus, itu je. Okey, sekarang ni tengok garis Y sama dengan negatif X, kita rujuk kepada ketaksamaan ni. Okey, kita tengok ni, bawah ni, simbol tak termasuk. Maknanya garis yang kita nak lukis tu mesti garis putus. Baik. Macam mana nak lukis garis Y sama dengan negatif X? Okey, kamu ingat Y sama dengan negatif. Ini, cerun ke bawah ni. Dia akan jadi macam tu. Sebab dia tak bagi skala, kita lakar je lah. Dia cerun ke bawah dan melalui sifar. Okey, baik. Sekarang kita nak lorik kat mana kawasan yang dibatasi oleh tiga-tiga ketaksamaan ni. Okay, kita tengok satu-satu garis. Y kurang atau sama dengan 3X campur 9. Ini garis Y sama dengan 3X campur 9. Okay, rantau kalau kurang, batas bawah. Kalau lebih, batas di ke atas. Jadi kawasan lorik dia kat bawah ni. Bawah ni semua ni. Tapi cikgu tak nak lorik semua lah, nanti serabut. Baik, yang kedua pula. Y lebih besar daripada negatif X. Ini garis Y sama dengan negatif X yang kita dah lukis. Baik. Batas atas ke atas. Lebih besar maknanya batas atas. Di atas daripada garis ni. Okay. Kawasan atas ni lah. Okay. Batas bawah. Kurang, kalau kurang maknanya batas bawah. Tapi dia ni lebih. Maknanya kita kena lorik atas. Cikgu tanda nak panah sikit je.
Okey, satu ke bawah, satu ke atas. Sorry, satu ke bawah, satu ke atas. Okey, dah dapat dah 2 tempat. Satu lagi y kurang atau sama dengan 5. Ini y sama dengan 5. Jadi kurang dikurang ke bawah ni lah. Dia ke bawah macam tu. Okey. Baik, cikgu tak nak lorek. Sebenarnya kamu boleh lorek ni besar-besar ni. Nanti kamu nampaklah dekat mana tiga-tiga tu bertindih. Jadi cikgu cuma nampak dekat 3 kawasan bertindih tu dekat sini lah. Cikgu pun lorekkan. Gitu. Jadi yang kecil tak masuk sebab ini kawasan atas daripada y sama dengan 5. Kita nak y kurang dari 5, jadi bawah dia ni lah. Lepas tu dia nak atas daripada y sama dengan y lebih besar dari negatif x, mesti atas. Bawah ni tak masuk. Jadi kita lorekkan kawasan tu. Boleh kat situ. Okey, ni jawapan dia. Lorekkan dekat dalam modul kamu tu. Kawasan dia. Okay. Senang je kan dah dapat. Ni pun 3 markah juga. Soalan, kalau dia keluar soalan ketaksamaan linear, dia takkan keluar set. Sebab konsep dia sama, lorek juga. Set pun lorek. Ketaksamaan linear pun lorek kawasan. Jadi ni pun 3 markah juga kalau soalan satu tu. Jadi kita berharaplah kalau tak keluar soalan set, keluar soalan ketaksamaan linear, boleh lorek. Boleh Okey, soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Soalan Kelantan. Okey, pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Soalan sama, pattern sama. Yang diubah ialah persamaan tu. Okey, ada 3 persamaan. Ketaksamaan ni. 1, 2, 3. Ketaksamaan ni berasal daripada persamaan y sama dengan negatif x campur 8. Ini persamaan dia y sama dengan 8. Ini persamaan dia y sama dengan 8, x sama dengan 8, x sama dengan 8. Okey, baik. Bila, cuba kita tengok garis-garis yang dah ada dengan garis yang tak ada. Okey, y sama dengan negatif x campur 8, tu tengok dalam ni. Tak ada, maknanya kita kena lukis. Y sama dengan 8, garis y sama dengan 8 dah ada dah, tak payah lukis dah. Garis x sama dengan 8, dah ada loh. Ada ni lah. Maknanya 2 ni dah ada, 1 tak ada. Bila dia bagi kamu grid macam ni, maknanya kita kena lukis betul-betul. Jangan pakai hentam dia lukis garis tu. Kita kena lukis betul-betul, kena kira sikit, plotkan titik, sambungkan garis. Okay. Macam mana cara dia? Okay, yang ni tadi cikgu kata, ketaksamaan ni berasal daripada garis-garis ini. Jadi kita tengok ada 2 garis yang ada, 1 lagi tak ada. Kita kena kira sikit. Okay, macam mana nak kira? Cikgu ambil yang ni je. Yang ni saja. Ambil persamaan dia, y sama dengan negatif x campur 8. Okey, ambil nombor yang senang. Kat sini cikgu nampak kosong kan, sifar ni. Okey, ganti x sama dengan sifar. Dekat tempat ni, tempat x ni ganti x sama dengan sifar. Bila kita ganti x sama dengan sifar, sifar campur 8, y sama dengan 8. Okey, plotkan satu titik kat sini, 0, 8. Ini garis 8 kan? Jadi itu garis yang ni plotkan satu titik. Macam mana cikgu nak plotkan? Kalau cikgu dapat buat lah. Plot satu titik kat sini. 0, 8. Sini. 0, 8 ada satu titik. Okay. Pilih satu titik lagi. Kalau tak boleh lukis garis. Bila x sama dengan 8. Okay. Cikgu pilih 8 sebab sini nombor yang nampak ni senang kita nak kira ni. Bila x sama dengan 8. Masukkan 8 dekat sini. Y sama dengan negatif 8 campur 8. Ni, cikgu ganti tempat x dengan 8. Negatif 8 campur 8, y sama dengan 0. Maknanya, bila x ni 8, sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila x ni 8, y nya 0. Cikgu pun plot kat sini. Sekarang ni, lukis garis sambung 2 titik ni. Bila kita sambung garis 2 titik ni, nak kena hati-hati juga garis ni putus-putus ke garis penuh. Cuba tengok ni, simbol ni. Tengok simbol ni. Simbol ni termasuk, maknanya garis ni garis penuh. Lukis dulu garis ni. Okay. Kalau tak ada garis, kalau tak boleh lakar, kamu kena kira macam cikgu ajar ni. Plot 2 titik, sambung. Okay. Macam cikgu buat ni, warna merah ni. Okay. Ini ialah garis yang ni lah yang kita buat ni. Kenapa dia penuh? Sebab simbol kat sini termasuk. Baik. Tak selesai lagi sebab dia kata lorek rantau. Cikgu kita pun berjaya lukis garis je.
Okey, rantau ni macam mana? Baca kat kertas samaan ni. Y lebih besar daripada negatif X campur 8. Lebih besar rantau atas, lebih kecil rantau bawah. Jadi atas, kawasan atas. Satu lagi, Y kurang dari 8. Ini garis Y sama dengan 8, kurangnya bawah, atasnya lebih. Jadi kamu kena lakar ke bawah ni lah. Kamu kena lorekkan bawah ni. Tapi cikgu buat nak panah je, tak nak bagi nampak serabut Okey, satu lagi, X kurang dari 8. Ini garis X sama dengan 8, kurang sebelah kiri, lebih sebelah kanan. Jadi kurang ni kawasan sebelah sini. Jadi tiga-tiga tu tadi, tiga-tiga kawasan ni bila ditindihkan, dia akan, kita nampak dia bertindih dekat kawasan ni. Jadi kamu lorekkan lah. Okey, boleh. Okey, tiga soalan. Okey, soalan percubaan. Jadi persamaan ni, kamu cuba cari dekat dalam graf, ada tak garis macam ni, lorek jangan pakai pen. Okey. Kamu tandalah kat situ. Tanda kat sini. Okey. 04 kat sini. Lepas tu satu lagi titik, bila X sama dengan 8. Bila X sama dengan 8, gantikan tempat X ni dengan 8. Negatif 8 campur 8 sama dengan sifar. Okey, 2Y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar bahagi 2 sifar lah. Jadi koordinat yang X sama dengan 8, Y sama dengan sifar. Okay, satu lagi kamu tanda kat sini. Kat situ Jadi kamu ada dua koordinat sekarang ni, ada dua titik. Satu dekat sini. Satu kat sini. Okey, satu lagi dekat sini. Saya memang tak pakai ni, tak pakai mouse ni. Okey. Baik. Dah ada dua koordinat, sambungkan dengan satu garis. Tapi kena hati-hati, garis kita ni garis putus-putus ke garis penuh? Garis putus-putus. Sebab simbol ni, simbol tak termasuk. Jadi bila kamu lukis, garis tu ialah garis putus-putus. Okey, lukis sekarang. Lukis. Garis putus-putus. Namakan garis ni 2Y sama dengan negatif X campur 8. Baik. Bila dah lukis, dah ada tiga garis ni dah ada, tiga garis ni semua dah ada. Okey, sekarang kita kena lorek rantau. Okey, soalan Nabi Johor. Tak mau keluar pula. Okey, baik, sekarang kita kena tulis tiga ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam rajah. Okey, sekarang ni kamu punya batas rantau tu ialah di sini. Batas rantau berlorek tu ada satu garis kat sebelah kiri, ada satu garis bawah ni, ada satu lagi garis yang condong ni. Baik, mana ada tiga ketaksamaan. Okey, cuba tengok yang tegak ni dulu. Yang tegak ni ialah garis paksi Y kan, tapi kita takkan nak tulis paksi Y, kita kena tulis nama dia. Namanya ialah X sama dengan sifar. Okey. Okey, ni X sama dengan sifar. Yang ni garis tegak ni. Okey, cari yang senang-senang dulu. Yang melintang ni, garis apa? Y sama dengan 2. Kalau dia melintang selari dengan paksi X, itu ialah garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 4, macam tu. Dia potong Y ni di mana? Y sama dengan 2. Okey, garis yang melintang, yang condong ke tepi ni, kalau kamu perhatikan dia potong di 4. Dia akan bagi garis yang senang biasanya kan. Nampak tak? Ini ialah bentuk garis X campur Y sama dengan 4. Kita boleh agak. Kalau X campur Y sama dengan 8, dekat mana agaknya garis itu condong, memotong di mana? Dia akan potong di 8 dekat Y, 8 dekat X. Itu garis X campur Y sama dengan 8, macam tu. Kenapa garis ni putus-putus? Memang dia bagi garis putus-putus kan? Jadi apa di tiga ketaksamaan yang kita nak nyatakan ni dah sebagai jawapan. Dan yang pertama, X sama dengan sifar. X lebih besar atau sama dengan sifar sebab garis ni tak putus-putus. Okey. Yang kedua,
Y sama dengan 2. Kalau lurik kawasan rantau atas, maknanya Y lebih besar daripada 2. Termasuk tak? Tengok garis ni garis penuh kan? Jadi Y lebih besar atau sama dengan 2. Satu kesamaan lagi. Okey, satu lagi. Ini ialah garis X campur Y sama dengan 4. Dan rantau yang kita nak lurik tu rantau bawah ni. Jadi X campur Y kurang dari 4. Kenapa kita tak boleh masuk sama dengan? Sebab garis ni itu 3 jawapan ketaksamaan. Pun 3 markah juga. Okey. Tak lurik tapi kena tulis ketaksamaan tu. Yang pertama, X lebih besar sama dengan sifar. Okey. Yang kedua, ni X lebih besar sama dengan sifar. Yang kedua, X campur Y kurang dari 4. Yang ketiga, Y lebih besar atau sama dengan 2. Jadi itulah kawasan berlurik dia. Dan yang terakhir, percubaan MRSM tahun lepas. Pun macam ni juga soalan dia. Cuba kita jawab. Okey. Rajah menunjukkan kawasan berlurik dilukis pada satah kertas. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan kawasan tersebut. Dia dah bagi kawasan berlurik, kamu kena tuliskan ketaksamaan. Macam soalan Johor lah tadi. Baik, pilih dulu yang senang-senang dulu. Okay. Yang melintang ni ialah garis apa? Sama macam tadi kan? Tadi Y sama dengan 2. Sekarang ni yang melintang ni ialah garis Y sama dengan 6. Yang melintang ni kelas ni. Yang melintang ni. Nampak tidak ni? Okey, itu satu. Dapat satu jawapan. Dia kita lurikkan ke bawah. Maknanya Y kurang atau sama dengan 6. Satu jawapan. Okey, ini garis apa ni? Tadi kan garis X campur Y sama dengan 6. Kawasan lurik dia apa? Lebih besar kan? Jadi X campur Y lebih besar. Termasuk tak ni? Ini tak termasuk sebab ni garis putus-putus. Jadi ini garis kamu lurik ke atas, X campur Y lebih besar daripada 6. Okey, garis ni pula. Ini garis apa ni? Cikgu tak ajar tadi ni kita ni. Tapi garis ni dia potong di satu di X, satu di Y. 2 di X kan? 2 dekat X, garis ni 2 dekat Y. Kalau X ni 1, dia ni pun 1. Kalau 2, ni pun 2. Kalau 3, sini pun 3 garis ni. Jadi garis ni ialah garis Y sama dengan X. Garis yang sama ni tadi. Ini ialah garis Y sama dengan X. Yang garis melintang ni ialah garis Y sama dengan 6. Ini garis Y sama dengan X. Okey, lepas tu yang ini garis X campur Y sama dengan 6. Sama kan, ni garis yang tadi cikgu tunjukkan tu. Kalau dipotong di 6, ini adalah garis S campur Y sama dengan 6. Dah dapat nama-nama garis, baru letakkan ketaksamaan tu. Jadi ketaksamaan dia macam mana? Yang pertama, kurang daripada 6, bawah ni lah. Okey, lepas tu Y kurang daripada X. Y kurang dari X, cikgu rasa cikgu salah jawapan ni. Lebih besar kan? Terbalik ni silap ni cikgu. Ini patutnya lebih besar, Y lebih besar sama dengan X. Lebih besar di kawasan atas ni. Lebih besar ni kawasan atas, bawah ni kawasan lebih kecil. Jadi ni terbalik, jawapan cikgu ni silap. Okey, satu lagi, S campur Y lebih besar dari 6. Lebih besar dari 6 kat atas ni lah. Jadi jawapan ni ada 3. Tengok ruang jawapan. Jawapan dia. Okey. Satu, Y lebih kecil sama dengan 6, satu lagi Y lebih besar sama dengan X, satu lagi S campur Y lebih besar daripada 6. Okey. Yang ni yang pen merah cikgu lukis ni. Yang ni pen merah ni, ini kalau kamu nak susun balik lah. Kalau kamu nak susun, nak jadikan X ni, kamu pindah ke sebelah kiri ke kanan. Tapi kalau kamu letak macam ni lagi senang. S campur Y sama dengan 6, maknanya dipotong dekat 6X dekat 6Y. Itu lagi senang. Okey. Jadi sekurang-kurangnya hari ini sebagai kesimpulan lah soalan yang kita buat daripada kertas 1 tadi, nombor bentuk piawai, dan untuk kertas 2 cikgu ambil bahagian A saja, iaitu set dan ketaksamaan linear. Macam ni lah caranya macam mana kamu nak menjawab.
Okey. Ada apa-apa tak yang kamu nak tanya?